Di dalam bait Mentera Semerah Padi itu ada patah perkataan raksa. Ramai yang tertanya apakah itu raksa. Raksa ini sebenarnya memang wujud begitu lama dalam seni perubatan tradisional ala Melayu. Dan banyak kegunaan raksa ini. Beberapa buah kitab perubatan ala Melayu tradisional ada menyebut bab penggunaan raksa ini, terutamanya kitab Mujarabat Melayu. Ala Melayu dalam perubatan tradisionalnya raksa digunakan untuk mengubati penyakit lemah urat saraf, slip disc, di mana ligamen tulang-tulang penyambung tulang itu dimasukkan raksa dan sebagai penawar kepada gigitan binatang buas. Bagaimanapun tuan-tuan, kegunaan raksa ini agak luar biasa di satu-satu tempat tertentu, di mana penggunaan raksa ini tuan-tuan digunakan untuk ilmu kebal, untuk ilmu susuk, dan ada juga untuk mengelakkan daripada panahan petir dan sebagainya. Mari kita susur dari satu aspek, iaitu raksa digunakan untuk menjadikan seseorang itu kebal. Raksa itu dipanaskan dahulu, maka ia akan menjadi seperti ketulan-ketulan logam. Maka ketulan-ketulan logam itu tuan-tuan dimasukkan ke dalam badan melalui kawasan-kawasan yang hendak dimasukkan ke dalam badan. Maka ada pantang larangnya. Ada di antaranya tidak boleh mandi ke laut, tidak boleh mandi ke sungai, tidak boleh lalu bawah penyidai pakaian. Kerana dipercayai kalau mandi sungai, mandi laut, mereka akan tenggelam. Kerana raksa ini konon kepercayaannya sangat berat. Maka ada mentera, jampi serapah yang digunakan agar raksa itu tidak keluar daripada badan. Jadi jampi mentera itu tuan-tuan, ia berkait dengan perkara-perkara mistik, perkara-perkara ghaib, dan dimasukkan juga dengan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Dimasukkan ke dalam badan, dibacakan, maka besi ataupun raksa itu akan masuk ke dalam badan kita, tuan. Situasi ini masih ada, masih wujud sehingga ke hari ini. Maknanya penulis lirik Mentera Semerah Padi memang berakal tajam. Menurut Nuriah Taslim 2007, beliau menyatakan bahawa masyarakat tradisional ala Melayu ini mempunyai kepercayaan kuat terhadap kuasa intrinsik yang mistik. Beliau menyatakan bahawa bahasa yang terkawal dengan struktur binaan yang khusus ini dipercayai mempunyai kuasa psychomagical, negatif dan positif yang kuat ke atas makhluk dan alam. Contohnya tuan-tuan, ada yang menyatakan bahawa ketika gempa bumi, ketika guruh, angin kuat dan sebagainya, mereka meletakkan sebilah parang panjang, diletakkan ke dalam raksa, kemudian diletakkan ke tingkap di mana angin yang lalu itu kuat, maka ia akan berhenti. Yang kedua, ada juga sesuatu berlaku yang keadaan menakutkan, maka parang panjang yang disalut dengan raksa ini akan dicucuk ke tanah. Raksa ini digunakan dalam ilmu perubatan Melayu, digunakan untuk mengukuhkan kedudukan tulang belakang kita sekiranya kita menghadapi masalah lemah tulang belakang, slip disc dan pelbagai lagi. Mereka yang terkena stroke, antara raksa ini digunakan untuk insya Allah menyembuhkan penyakit tersebut. Dalam proses rawatan mereka berjumpa dengan kita, memberitahu bahawa mereka telah memasukkan raksa di dalam badan mereka. Bagaimanakah untuk mengeluarkan raksa itu? Itu memerlukan satu dalaman ilmu yang tinggi untuk proses mengeluarkan situasi tersebut. Persoalannya raksa ini tuan-tuan memang wujud dalam perubatan, dalam kehidupan harian masyarakat Melayu kita pada ketika dulu dan cebisannya pada hari ini.